Klik kiri, klik kanan, itulah prinsip perakaunan. Hai, saya Sir Aizat, guru pakar perakaunan dari MyStar Education Taman Desa KL. Kembali kita ke episod Satu Hari, Satu Teknik Akaun. Okey, hari ni kita nak belajar pasal topik imbangan duga. Ramai confuse pasal imbangan duga ni kan? Okey, tak apa. Jom kita cuba soalan. Imbangan duga iaitu perniagaan lumen pada 31 Januari 2000X8. Kat sini macam mana kita nak asingkan akaun ni di belah kredit dan belah debit? Okey, senang je. Kita gunalah sistem Butler iaitu belanja dan aset di belah debit, manakala left pula iaitu liability, equity dan hasil di belah kredit. Kalau dari situ kita dah boleh asingkan, maka senanglah kita punya kerja, iaitu first kita tengok dulu akaun satu-satu. Okay, first jualan adalah hasil, maka dia ialah di belah kredit. Okey, kemudian pula komisen diterima. Komisen diterima ni adalah hasil, maka kita akan letak dia di belah kredit juga. Okey, kemudian kita ada modal. Modal ni adalah equity, maka kita akan letak dia di belah kredit. Okey, kemudian kita ada pulangan belian. Pulangan belian ni ialah adalah satu akaun kontra kepada belian. So, kita letak dia, jika belian di belah debit, maka pulangan belian adalah di belah kredit. Maka dia adalah catatan kontra kepada akaun belian, maka kita letak belah kredit. Okey, sewa dibayar. Sewa dibayar ni actually kita membayar sewa lah kan. Jadi akaun sewa dibayar ni ialah satu akaun belanja, maka kita letak dia di belah debit. Okey, ambilan pula. Ambilan ni catatan kontra kepada akaun equity, maka kita akan letak dia di belah debit. Akaun bank. Okey, akaun bank ni adalah aset, maka kalau aset di belah debit. Akaun belian. Okey, tadi akaun pulangan belian kontra kepada belian, maka belian adalah belanja, jadi di belah debit. Kemudian kita ada diskaun diberi. Diskaun diberi ni adalah belanja juga, maka di belah debit. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni adalah liability. Liability kita akan kategori dia di belah kredit. Okey, akaun belum terima. Akaun belum terima ni adalah aset semasa. Aset semasa kita akan kategori dia di belah debit. Okey, alatan pejabat pula. Alatan pejabat ni adalah akaun aset. Kalau aset, kita akan letak dia di belah debit. Okey, faedah atas simpanan, atau kita boleh kategori dia sebagai dividen. Kita boleh panggil dia sebagai dividen atas simpanan tetap lah kan. Okey, faedah atas simpanan tetap adalah hasil, maka kalau hasil kita akan letak dia di belah kredit. Okey, gaji pula adalah belanja, maka kita letak dia di belah debit. Okey, manakala hutang lapuk pula, hutang lapuk pun adalah belanja, maka di belah debit. Okey, insurans pun adalah belanja, maka di belah debit juga. Okey, inventory awal pula. Inventory awal ni adalah aset. Kalau aset, kita akan letak dia di belah debit. Okey, simpanan tetap ni adalah fixed asset kan. Simpanan tetap ni adalah aset, jadi aset di belah debit. Okey, tunai pula pun adalah aset, maka di belah debit. Okey, upah atas belian. Upah atas belian ni adalah belanja. Maka kita akan letak dia di belah debit. Maka siaplah kita punya imbangan duga. Kita dah kategorikan masing-masing ni di belah kategori masing-masing lah. Jadi daripada situ kita boleh keluarkan setiap akaun ni dan jadilah imbangan duga kita seperti ini. Kat sini kita boleh nampak jualan kredit, komisen diterima kredit, modal kredit, pulangan belian kredit, sewa dibayar debit, ambilan pula debit, bank debit, belian debit, diskaun diberi debit, akaun belum bayar pula kredit, akaun belum terima debit, akaun alatan pejabat pula debit, faedah simpanan tetap kredit, gaji debit, hutang lapuk debit, insurans debit, inventory awal debit, simpanan tetap debit, tunai pula debit, dan akhir sekali upah atas atau belian debit. Maka siaplah imbangan duga kita pada tahun 2000X8. Itu sahaja.